Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi seperti mana yang korang tahu, selalunya import JDT ni mempunyai kualiti yang cukup bagus, kualiti yang cukup baik. Tapi tahukah korang, sebenarnya ada juga import JDT yang gagal menyelah di pasukan JDT utama. Jadi siapa pemain tersebut? Kalau korang nak tahu ada 7 pemain import tersebut, korang kena tengok video ni sampai habis. Yang pertama adalah Brian Ferreira. Jadi Ferreira ni yang bermain di posisi tengah telah masuk ke pasukan JDT pada musim 2017. Sebelum masuk ke pasukan JDT ni, beliau ni boleh dikatakan mempunyai reputasi yang cukup tinggi lah. Sebab apa? Beliau ni pernah bermain untuk skuad bawah 17 pasukan Argentina. Jadi statistik beliau untuk pasukan JDT, beliau bermain hampir 11 game termasuk 5 kali dalam saingan Liga Super dan hanya menjaringkan 2 gol sahaja untuk pasukan JDT. Dan untuk pengetahuan korang juga, beliau ni ada miss 2 kali sepakan penalti ketika bertemu dengan pasukan Selangor dan juga pasukan Kedah. Dan selepas itu, beliau telah dijual ke klub Ecuador iaitu Ferza Amarilla. Dan untuk musim ini, beliau bermain dalam saingan Liga Singapura bersama Honggang United. Yang kedua adalah Harry Novillo. Novillo ni yang boleh bermain dalam posisi penyerang dan juga sayap, telah menyertai pasukan JDT pada musim 2018. Jadi sebelum ke JDT, beliau ni juga mempunyai reputasi yang cukup tinggi lah. Sebab apa? Beliau ni juga pernah bermain untuk pasukan Lyon dalam saingan Liga Perancis. Tapi jodoh beliau dengan pasukan JDT nampaknya tak lama. Sebab apa? Beliau ni hanya bermain 3 perlawanan saja dan telah skor 1 gol ketika bertemu dengan pasukan Selangor. Jadi melalui laman web Transfermarkt, pada musim ini, pada tahun ini, beliau masih lagi tiada kelab untuk bermain bola sepak. Yang ketiga adalah Al-Haji Kamara. Jadi Kamara ni yang bermain di posisi penyerang telah menyertai pasukan JDT pada musim 2015. Yang mana kemasukan beliau ke pasukan JDT ni adalah sebagai kota pemain pinjaman daripada klub Sweden iaitu IFK Norrköping. Jadi secara statistik, beliau ni hanya bermain untuk 4 perlawanan saja untuk pasukan JDT dan telah skor 1 gol saja. Jadi selepas persembahannya agak kecewa lah, agak mengecewakan, pasukan JDT telah menamatkan kontrak beliau dan beliau telah kembali pulang ke klub lama beliau iaitu IFK Norrköping. Dan sehingga sekarang pada musim ini, beliau bermain untuk klub di Denmark iaitu pasukan Randers. Yang keempat adalah Bruno Suarez. Bruno Suarez ni mempunyai ketinggian yang agak tinggi lah iaitu 1.94 meter dan bermain di posisi centre back. Beliau ni telah masuk ke pasukan JDT pada awal musim 2018 bagi menjadi calon standby bagi menggantikan Marcos Antonio yang ketika itu masih dilanda kecederaan. Dan statistik beliau untuk pasukan JDT juga cukup menyedihkan apabila hanya bermain 1 perlawanan sahaja. Dan ketika itu debut beliau ketika bertemu dengan Muangthong United dalam saingan kelayakan ACL cukup perit untuk ditelan. Sebab apa? Ketika itu JDT tewas 5-2 dan ketika itu juga beliau dikenakan kad kuning. Jadi selepas persembahan yang cukup menyedihkan, cukup buruk, beliau telah turun pangkat ke pasukan JDT 2. Dan untuk musim ini, beliau bermain untuk pasukan di Liga Division 3 Liga Jerman iaitu SV Meppen. Yang kelima adalah Barales. Barales atau lebih dikenali dengan nama panggilan Apache Assassin telah menyertai pasukan JDT pada musim 2017 sebagai kota penyerang ketika itu. Dan untuk statistik beliau ni hanya bermain 3 perlawanan saja untuk pasukan JDT sebelum beliau ni telah turun pangkat ke pasukan JDT 2 selepas itu. Dan untuk pengetahuan korang, Goalcom ada menyenaraikan Barales ni antara pembelian yang paling gagal lah, pembelian yang cukup gagal lah pada musim 2017 ketika itu. Dan ada satu momen kalau korang masih ingat, beliau ni ada terkena kad merah ketika bertemu dengan Bangkok United dalam saingan kelayakan ACL. Dan pada musim ini, beliau bermain untuk klub Asteras Tripoli di Liga Greece. Yang keenam adalah Jorge Santos Silva. Silva ni telah menyertai pasukan JDT pada musim 2018 dan bermain di posisi penyerang. Beliau ni menyertai pasukan JDT daripada klub Al Batin. Jadi statistik menunjukkan beliau ni hanya bermain 4 perlawanan sahaja dan telah menjaringkan 1 gol saja untuk pasukan JDT. Jadi selepas persembahan yang agak mengecewakan, beliau telah berpindah ke klub Al Fujairah. Dan pada musim ini, tahun ini, beliau telah berusia 35 tahun dan bermain untuk klub di Liga Brazil iaitu Caxias CE. Yang ketujuh dan juga yang terakhir adalah Shahiran Abimanyu. Jadi Abimanyu ni telah menyertai pasukan JDT pada Disember 2020 daripada klub Madura United. Tapi apa yang menyedihkan, beliau ni hanya bermain 2 kali sahaja untuk pasukan JDT. Itu pun ASAP dan mencatatkan hanya 35 minit permainan sahaja. Jadi ketika berada di pasukan JDT, beliau juga telah dipinjamkan ke kelab Newcastle Jets dan telah bermain sebanyak 3 penampilan ketika berada di sana. Dan akhirnya
Syaira Abimanyu telah dijual ke klub Persija Jakarta pada tahun 2022. Jadi kalau korang masih ingat ada lagi dua pemain JDT yang hanya bermain sekejap saja untuk pasukan JDT, tapi bukanlah disebabkan persembahan yang teruk, tapi disebabkan kecederaan dan mungkin taktikal yang tak masuklah dengan pemain tersebut, iaitu Patito dan juga Aaron Niquez. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Semoga video ni bermanfaat untuk korang semua. Assalamualaikum.